Selamat tengah hari semua. Selamat tengah hari cikgu. Okey. Semua boleh duduk. Terima kasih cikgu. Okey. Sebelum cikgu memulakan sesi aktiviti kita semua, so cikgu nak tanya kepada kamu semua, apa khabar kamu semua? Sangat baik cikgu. Sehat. Belum habis belum? Alhamdulillah bisa nafas cikgu. Sehat. Alhamdulillah. Okey. So, sebelum cikgu memulakan bicara, cikgu nak tanya dengan kamu juga. Berdasarkan pengetahuan umum kamu juga, apa yang kamu tahu tentang kedatangan kuasa asing di negara kita? Tak tahu apa cikgu. Apa? Saya tahu tapi saya cakap saja cikgu. Apa itu? Kuasa asing ni dia macam penjajah. Kita jawab sekali lagi. Mana kamu tahu? Mana kamu tahu? Kita sudah bersama, sudah tahu. Okey. Atik, Nah, apa yang kamu tahu tentang kedatangan kuasa asing? kedatangan kuasa asing untuk ambil apa ni? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Hasil bumi. Hasil bumi. Contohnya hasil bumi kita. Emas. Sekali lagi. Biji timah, Sekali lagi. apple. Apple mana? Herba. Harta. Okey. Okey. Apa lagi? Sedang apa? Cikgu ambil sekarang. Cikgu, apa contoh kuasa asing cikgu? Okey. Contoh kuasa asing yang pernah datang dengan kita antaranya adalah Portugis yang telah menawan Melaka pada tahun 1211. Bagaimana Portugis itu boleh menawan Melaka? Tidak, cikgu jelaskan. Okey. Dia ambil. Okey. Adalah satu sebab mengapa Portugis dapat menawan Melaka, padahal waktu itu Melaka merupakan salah satu kuasa Asia yang amat kuat. Salah satu sebabnya adalah berlakunya pengkhianatan dalam Melaka. Apa ni? Hang tua. Bukan. Hang Tuah tu pahlawan kita aduh. Hang jebat. Hang Jebat pun pahlawan kita juga. Rentap. Rentap tu pun pahlawan kita, tapi khususnya di Sarawak. Sekarang ni kita membincangkan di Tanah Melayu ataupun kita panggil sekarang Semenanjung Malaysia. So antara kuasa asing yang pernah datang ke kita adalah Portugis, British dan Jepun. Jepun ni adalah last penjajahan lah dengan kita, lepas tu baru diambil oleh British. Tapi waktu tu kita punya penyetangan masyarakat sudah ada. Jadi separuh kuasa British sudah hilang. Okey. So kawasan ni kita akan fokus kepada kesan-kesan sistem pemerintahan barat terhadap kuasa pemerintah dan kehidupan masyarakat. So, cikgu nak tanya dengan kamu semua, Ya cikgu. apa contoh kesan tersebut? Kesan dia belum belajar cikgu. Ya cikgu. Tak, maksud cikgu dari segi kamu punya bayangan kamu semua. Bayangan. Negara kita jadi miskin cikgu. Okey, lagi. Nenek tak jadi orang putih. Okey, lagi. Atik. Tadi cikgu tengok Atik diam. Dia putus cinta. Dia putus cinta. Kesan-kesan. Dan kamu rasa apa kesannya terhadap kuasa pemerintah dan kehidupan masyarakat? Kita ada contohan bangsa. Contohan Mungkin. bangsa. Nah, Contoh bangsa yang baru tu? Putih. contohnya macam Jepun kahwin dengan Melayu, Portugis kahwin dengan Melayu, Okey. semua ada kahwin dengan Melayu. Ya betul, betul. Tapi jawapan yang tepat adalah macam bangsa Cina dan bangsa India. Okey, bangsa Cina tu digunakan untuk penemuan jumlah emas perniagaan. Kalau India, Digunakan cikgu. Benar dari guna India cikgu. bukan digunakan. Tujuan mereka dibawa ke tanah Melayu. Kalau India pula untuk macam apa tu, ladang getah tu, tahu kan ladang getah kan? Kan kamu semua tak tahu. Kita juga mana cikgu? Ya lah tu, itu betul kamu. Betul cikgu. Tak ada. Dia kena senang. Okey, kita ada dulu. Okey, first adalah kuasa pemerintahan Cikgu pusat. salah hijau cikgu. Mana? Okey, okeylah. Cikgu minta maaf ya. Okey. Minta maaf, cikgu minta maaf. Maaf Apa tu? salah satu kesan British dengan Melayu banyak. Betul, kita berlakunya bahasa rojak. Okey. So antara kesan
sistem pemilihan barat terhadap kuasa pemerintah adalah mengurangkan kuasa raja dan pembesar tempatan. Hal ini disebabkan British telah mengambil alih banyak fungsi pemerintahan, pada contohnya dari segi pembayaran sistem cukai, pengumpulan cukai, lepas tu dari segi pemilikan tanah, rumah dan sebagainya lah. Lepas tu yang kedua adalah contohnya, kalau kamu nak gunakan dalam estate pun boleh juga, kehidupan cukai, pentadbiran, hakiman dan urusan luar. Urusan luar kita boleh ambil macam perdagangan antara tanah Melayu dengan negara lain, satu daerah ke daerah lain lah, jadi mereka masuk campur. Lepas tu adalah raja dan pembesar menjadi simbol kuasa dan tidak mempunyai kuasa seperti dahulu. Cikgu, kalau ada simbol kuasa tapi tak ada kuasa, apa dah cikgu? Negatif. Okey. Tidak. Raja dan pembesar ini kita boleh katakan mereka seumpama sebagai patung. Patung. Ya. Mereka cuma patung yang patung. Sebab nanti boleh apa kata. Cikgu apa? Cikgu Melayu dan Punjabi. Tidak resis. Oh, jadi dia hanya satu figura aja tu. Tak ada apa. Dia macam jadi mainan oleh segi British. Kalau di mata asas rakyat, raja tetap apa tu dia tetap berkuasa. Tetapi hakikatnya raja dan pembesar ini menjadi figura ataupun patung mainan oleh segi British. Dia semua faham? Faham. Sure. Apa show tu cikgu? Sure. S-U-R-E. Betul tak? Sure ke sure? Tidak. Okey. Slide yang seterusnya adalah kehidupan masyarakat. Okey, sorry. Yang kedua adalah perubahan struktur pentadbiran. Seperti yang kita ketahui, sistem pemerintahan tanah Melayu dahulu mereka terikat dengan adat dan agama Islam. Selepas kedatangan British, sistem pentadbiran di tanah Melayu berubah secara 100% kepada sistem pentadbiran barat. Sebagai contohnya, kalau dalam hukum Islam, cukai dia ada had tertentu, tidak boleh sembarang. Tapi kalau barat, mereka menaikkan harga cukai amat tinggi. Untuk apa? Kepentingan mereka itu sendiri. Cikgu, cukai dengan banci itu sama ke cikgu? Cukai dengan Banci. banji tu apa? Yang kutip duit dari rumah. Bukan. Banji tu dia kalau tak salah cikgu lah, banji tu Bukan banci. banci. Kalau banci tu mungkin itu nama orang yang kutip hutang tu. Hah? Mana ada? Apalah. Cikgu ni dekat rumah panjang sekarang selalu ada cikgu. Rumah setinggan apa lagi? Kami tak tahu. Yang orang Sebab kalau Melayu tidak ada banci. Lot tu Tidak ada, meh. bayar lot. Tidak ada pun. Rumah cikgu illegal. Tidak ada itu. Saya semua sah di hukum di sisi undang-undang negara dan undang-undang Islam. Okey. Lepas tu wujudnya jawatan residen, majlis musyawarah negeri dan pejabat daerah. Kalau diikutkan dengan ketiga jawatan ini, sistem pentadbiran memang lebih sistematik. Akan tetapi penjajah tetap penjajah. Mereka akan ambil lebih daripada yang sepatutnya. Sebagai contohnya kan, kalau ikut perjanjian dulu, contoh raja dapat 50%, British dapat 50%. Tapi mereka menipu. British dapat 90%, raja cuma dapat 10%. Jadi munculnya apa tu? Kecurangan apa tu? Ketidakadilan. Ketidakseimbangan. Betul. Tidak Suka kecamatan sama kerja. lah cikgu. Riba kan cikgu. Riba pandai ya. Beli bukan barang. Cikgu dia belajar tafis cikgu. Betul kita tahu. Mus sepatutnya sebagai rakyat Malaysia. Itu kata pinjaman ke cikgu? Apa gunanya kata pinjaman ke sini? Kita Malaysia Apa ada. Riba. 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 Hukum riba Islam kan cikgu. Betul Islam lah. Kata pinjaman lah. Bukan. Tak boleh.
Dah. Atik dengan Man ni, Atik dengan Man dah. Jessie dengan Man ni selalu banyak bergaduh-gaduh bagi kucing dengan anjing. Cikgu. Biasalah cikgu malu bertanya susah jalan. Dia mengaji ke orang ni. Tidak. Hukum. Tidak maksud cikgu tu itu macam apa tu? Kita kena rajin bertanya cikgu. Peribahasa, perumpamaan. So, Kucing dengan gaduh kan selalu gaduh, betul tak? Cikgu Jangan mencarut, dengan cikgu. anjing cikgu. jangan mencarut. Anjing itu mencarut cikgu. Siapa anjing cikgu? Tidak, saya tidak mencarut kepada kamu Oh, ataupun okay. mencarut pada anjing. Itu macam perumpamaan. Okey, Belajar faham. balik apa maksud perumpamaan. Maka kamu semua adalah pemberi lah. Takkan itu pun tak tahu. Komplit dah saya cikgu. Air. Rasa macam tahu je. Astagfirullahaladzim. Saya cakap itu nanti. Okey. Tapi tahu je. Bila wujudnya perubahan struktur perdagangan barat ini, ia akan menjauhkan rakyat pada pemimpin tempatan. Kita ambil yang tadi, raja dan pembesar tu, dia umpama sebagai patung. Mereka tak mampu bercakap apa-apa. Kalau mereka cakap, mereka kena sebat, kena marah. Raja. Ya. Sebagai contohnya, Sultan Perak tak silap cikgu, dia kena buang. Itu contoh. Sebab mana-mana gila sebenarnya. Man, saya letak Man. Belajar. Apa mak cikgu? Nama kau kan Manila. Nama Cucing. Apa? Cucing. Suji. Ya, saya Cina cikgu. Sini mana lagi? Nama saya Sofia cikgu. Okey, Sophia. Sofia Abakar. Okey, slide yang ketiga adalah kesan sistem pemerintahan barat terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama sekali adalah perubahan sosial. Sosial. Apa maksud cikgu? Sosial itu dia macam apa nak kata? Cikgu tak payah mencari. Saya tidak mencari. Itu memang sebutan dia sosial. Kalau sosial itu bahasa Inggeris. Ya, baru saya ingat cikgu lupa. Okey. Lepas tu wujudnya jurang antara golongan elit dengan golongan besar. Okey. Atik, apa maksud golongan elit? Golongan elit adalah macam raja-raja, bangsawan. Bangsawan. Kan? Betul. Ya. Kalau Man, apa maksud rakyat biasa? Nelayan, Lagi? petani, Lagi? pembuang apa nama sisa-sisa yang tidak bagus. Okey. So, bila wujudnya perubahan sosial tu, golongan elit akan lebih maju, manakala rakyat biasa lebih mundur. Sebab apa? Sebab semua duit pergi golongan elit. Pandai pun kamu Desi, beri tepukan gemuruh pada Desi. Saya kan memang pelajar nombor 1 dan Dia punya otak Tapi tu kehidupan berkembang. dia sulit cikgu. Itu cikgu tak tahu, sebab cikgu tak pernah session dia. Selepas 5 kelas. Terus nak. Cikgu ni lepas habis kelas dia terus balik video. Saya ni tidur terus. Saya tidak akan cakap dengan kamu semua. Melainkan itu urusan sekolah. Padahal bos Sekolah. kami panggil cikgu lari ni. Selepas Kami tanya kerja rumah cikgu tak motor bilang. sebab cikgu tak dengar, so enjin motor tu. Teruskan cikgu. Okey. Yang kedua adalah masyarakat biasa tertinggal dalam pentakdiran dan peluang Kedua. kerja. Salah, peluang kerja cikgu. Lagu ke cikgu? Baru je Lagu mau ke? nyanyi Lagu tadi ke? cikgu. Lagu ke, cikgu? Apa tu? Apa itu lagi sekali? Sorry ya, satunya masyarakat tertinggal dalam Siapa yang buat selain ni? Cikgu. Saya Isteri sendiri. cikgu saya lah selalu. Ha? Isteri cikgu. Saya selalu kahwin lagi. Belum tunang lagi. Belum lagi. Oh. So, apabila wujudnya perubahan sosial tu, peluang pekerjaan seperti pelani, guru ataupun apa-apa jawatan yang lebih tinggi akan dikuasai dan dipegang oleh golongan elit. Sebab apa? Antara sebabnya adalah mereka ada duit satu. Yang kedua, status tidak. So, apa status tidak? Bukan macam Tidak kok. kamu kalau kenapa? Cikgu nak kamu masih juga masih sekolah. Jangan lupa bahasa Indonesia. Saya kurang. So, lepas tu untuk peluang kerja. Seperti yang cikgu cakap tadi, golongan ini akan menguasai peluang pekerjaan yang mempunyai gaji yang besar dan biasa. Manakala rakyat biasa akan bekerja sebagai pekerjaan yang dia akan memiliki pekerjaan yang biasa, memiliki pekerjaan yang biasa seperti nelayan, peladang, penternak dan sebagainya. Dan last slide adalah pendidikan. Sistem
sistem pentadbiran British telah memperkenalkan sekolah vernacular. Cikgu mentegaskan penggunaan bahasa Melayu, tapi itu BI cikgu. Tak, cikgu tengok dalam Apa putih. maksud sekolah vernacular? Okey, maksud sekolah vernacular adalah sekolah yang okey, cikgu contoh. British mewujudkan sekolah Cina untuk Cina, sekolah Melayu untuk Melayu, sekolah India untuk India. Tapi kalau diikutkan tidak baik sebenarnya, sebab itu akan mewujudkan Rasis. pandai tracing Jurang nanti. antara kaum. Itu Bukan. kita perbandingan. Dia asal dari sana sekolah tahan dulu. Sekolah benar-benar tampil. Oh ya enggak? Coba kamu cakap habis sekejap. Orang yang pernah dia. Okey. Lepas tu Rasis. bila wujudnya sekolah vernacular ni, ia akan mengukuhkan sistem sosial yang terpisah dan kurang integrasi antara kaum. Sorry, typo lagi sekali. Sebab cikgu bahasa ni malam tadi, so agak ngantuk dan penat. Kurang integrasi tu maksud communication antara sesuatu kaum dengan kaum lain. Apa tu? Ada jurang. Jauh jurang. Pandai tracing. Tiada ikatan silaturahmi. Okey, bagus. Sekolah jadi tampil. Awak cikgu terus. Special tracing ni kan dia punya kedudukan sebagai penghibur kelas kita. Ya, betul. Kalau tidak ada tracing kan kelas Bukan kita cikgu saya orang yang lemah lembut. lemah lembut kamu kak. Oh, Cikgu tahu. kan selalu jumpa dalam bilik disiplin dulu. Ya kak? Oh, Masa tu saya hantar orang student yang lain tu. lepas tu? Kan student yang lain macam itu aktif lah hari tu. Ah. Ada pengetua tangkap dia bawa gue, saya beri orang tu kan salah. Betul gak Ati? Tapi cikgunya kena sebat sekali. Ya kak, kenapa kamu kena sebat sekali? Kan kamu ikut isap sekali. Saya Dia tes, tolong saya saya simpan tes dia. juga. Okey. So, semua dah faham tentang slide yang cikgu tentangkan kepada Paham. Terutama yang peluang kedua tadi cikgu. Peluang kerja. Itu Peluang kerja. yang So, untuk aktiviti yang seterusnya, cikgu nak kamu bentuk satu kumpulan ataupun bergerak ataupun buat aktiviti secara individu. individu cikgu. Individu saja. Bukan ramai je tu. Okey. Student lain tu tengah pula cikgu. Sekolah kita miskin cikgu. Ya kak. Okey, ini adalah nota ringkas tentang pesannya. Cikgu. Nanti kamu beritahu fungsi ya. Okay. So, Manuela fungsi dengan cik. nampak tak? Tak cikgu. Tak nampak? Nanti cikgu share dalam phone. Maaf, andai ku tahu. Cikgu kami nampak ni je cikgu. Yang mana? Tunangan Nani perak, paham. Nanti cikgu share dalam phone. Kamu semua boleh tengok phone nanti ya. Kami tak dapat buat apa cikgu. Laptop. Kita kan bilang bilik. Apa soalan? Apa kita mau buat ni cikgu? Okey. So, nota ringkas cikgu telah berikan. Cikgu nak kamu tengok dahulu dalam sini dua. Tangan kepala cikgu. Yang mana? Oh, itu tangan adik cikgu tu. Dia kacau cikgu. Pendek ya cikgu. Ya, sorry. So, ini adalah kertas berwarna. Kamu nak warna apa? Hijau saja. Biru. Ini biru. Ketik. Biru. Kalau tu mesti warna kuning lah. Boleh guna baju cikgu ke cikgu? Tidak boleh. Kalau Tidak guna boleh. kalau guna baju saya ini tak nampak apa-apa nanti. Kertas tu balik saya dengan cikgu. So, kamu semua boleh ambil pen, pensel, Apa yang perlu kita buat? ambil peralatan tulis, pen, pensel, atau apa yang maksudlah. So, cikgu nak kamu juga buat Pertamina. Untuk formula mengenai pesan sistem pemerintahan barat yang telah kita bincangkan tadi. Lepas kamu bincang tentang pesan sistem pemerintahan barat, cikgu nak kamu buat satu kotak kecil. Kamu nyatakan satu kepentingan memelihara kedaulatan negara. Faham tak? Okey. Selepas kamu buat tu, kamu bertiga secara individual akan membentangkan hasil
kerja kamu bertiga. Mesti sama kan ni kesan tu. Boleh, tapi tidak boleh terlalu sama. Kamu mesti, kalau boleh lah based on nokta yang cikgu beri nanti. Dalam metode nantilah, sebab tu kan tak apa nampak kan? Ya. Okey. So kamu tiga ambil masa dalam 7 ke 10 minit. Cikgu kalau malas macam mana cikgu? Kamu tidak boleh malas. Cikgu jumpa ada lagi dekat bilik. Setuju. Cikgu. Tidak boleh. So, Tinggal pen cikgu. pen. Aduh, saya tidak bawa pen. Ada cikgu apa cikgu ni? Saya cuma bawa ini saja. Oh tak cikgu. Okey, boleh. So, kamu semua ada 7 ke 10 minit untuk melakukan kerja kamu. Apa tadi? Kesan. Kesan, tak kisahlah dari untuk rakyat ataupun sistem pemerintahan. Kalau dua pun boleh juga. Lepas tu, kamu bincangkan satu kepentingan memelihara kedaulatan negara. Okey? So, kamu semua ada 7 ke 10 minit dari sekarang. Ambil masa kamu dan tempat kamu semua. Memelihara kedaulatan undang-undang. Memelihara kedaulatan negara. Memelihara kedaulatan negara. Kepentingan dia. Cikgu tidak ditambah. Kita suruh cikgu. Ambil masa kamu. Bukan, saya suruh cikgu keluar. Tidak. Ambil kawan kamu semua. Lepas tu, selepas kamu ambil peralatan kamu semua, duduk sini ya, buat kerja kamu. Bukan merah. Cikgu dah cikgu. Okey, semua dah kan? Belum. Cikgu tulisan terpanjang sangat cikgu. Sikit lagi. Sikit lagi, okey. Cikgu bagi kamu 10 saat lagi. Okey, dah? Sudah. Okay, so cikgu akan pilih 2 orang murid untuk membentangkan hasil kerja kamu semua. Ya. So cikgu nak tanya dulu, siapa yang nak bervolunteer? Ada sih? Sofia tu. Merah. Dah cikgu. Sofia. 2 Okey, so cikgu ikut keputusan majoriti. Tidak boleh. Sofia, silakan. Jangan saya dulu cikgu. Tak apa. Sini. Cuci sudah. Sofia, aduh Sofia. Yeay. Ada ganjaran. Berikan tepukan dulu pada Sofia. Tidak ada ganjaran. Kalau ada data cikgu tak payah pergi masuk beda disiplin. Okey, boleh. Macam mana tahu cikgu? Saya tidak pernah bentang selama ini. Baca tu. Salah Oke, ini adalah saya punya kertas. kertas yang cikgu bagi warna kuning. Okey. Dan tadi cikgu suruh kita cari kesan pemerintahan kuasa barat terhadap tanah Melayu, tapi dia terbagi pada 3, betul? Betul. Yang pertama tadi apa? Cikgu? Apa? Yang nanti Kepada rakyat. kepada rakyat 1, kepada ekonomi saya buat, Okey. kepada sosial saya buat. Sosial. Sosial parah. So yang pertama adalah kesan dia kepada ekonomi, peralihan ekonomi. Peralihan ekonomi ini membawa perubahan dengan menumbuhkan kepada ekonomi tanaman komoditi, yaitu getah, kelapa sawit, dan biji timah. Getah dan kelapa sawit. Ya, kelapa sawit. Penanaman komoditi menjadi dominan menggantikan pertanian tradisional. So, pertanian tradisional ke sini yang dia maksudkan adalah padi dan rempah ratus. Okey. Daun ubi cikgu. Lalu ubi? Hah? Daun ubi? Daun ubi. Apa daun ubi cikgu? Dia dah setahu. Kenapa kau dah tahu? Kamu kan perempuan. Cikgu, seksis. Tidak. Berhenti. Okey. Oke, yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur. Pembukaan ladang getah dan perombongan biji timah membawa kepada peningkatan pemelagangan dan ekonomi. Untuk infrastruktur yaitu jalan raya, kereta api, pelabuhan. Oke, semua infrastruktur ini dia memudahkan pengangkutan dan pemelagangan Okey. manusia. Okey. Salah satunya. Oke, yang ketiga adalah kebergantungan ekonomi. Bergantung kepada pasaran antara bangsa. Dan saya tidak tahu saya mau baca mana mau translate. Tidak apa. Dari mana aku dapat bahan tu? Hah? Dari apa? Okey, bagus. Tapi dia tak pernah. Betul, yang kedua adalah terjejasnya ekonomi oleh perubahan harga di pasaran dunia. Kan kalau kita pergi keluar kan beza lah harga dia cikgu. Okey. Ada yang
Lepas tu kedudukan yang kurang menguntungkan akibat ketimpangan ekonomi. Okey. Apa tu ketimpangan? Ketimpangan adalah ketidakseimbangan ekonomi. Dan sepatutnya cek. Okey, seterusnya tadi apa cikgu? Kesan terhadap kedaulatan undang-undang. Bukan. Kepentingan. Kepentingan. Aduh, lupa saya cikgu. Masa disiplin juga. Aduh. Okey, apa tu kepentingan? Cikgu mau berapa? Satu saja, satu saja. Kepentingannya adalah untuk keamanan dan keselamatan negara. Okey, betul. Okey, berikan tepuk kepada Sofia. Lepas tu, mestinya hati. Bisa sedikit suara. Okey, lelaki paling handsome di dalam sini. Lelaki. Ipan tu juga. Saya akan membentangkan kesan sistem pemerintahan barat Tidak kepada dengar. rakyat. Tak nampak. Okey, perubahan Okey, semua fokus. kesan yang pertama adalah perubahan dalam sistem pentadbiran, iaitu sistem tradisional menjadi pentadbiran berpusat. Seterusnya, struktur kerajaan menjadi lebih tersusun. Dia laju. Oh, kereta api. Okey, Ada yang yang kedua, cantik. pendidikan dan pemikiran. Sistem barat diperkenalkan di negara kita. Seterusnya, membawa pemikiran sekular. Ya. Okey, yang ketiga, perubahan undang-undang. Okey. Undang-undang negara kita menjadi common law dan civil law. Okey. Terusnya mengabaikan apa ni, keunikan budaya. Okey, yang keempat, kesedaran politik dan nasionalisme. Oh. Apa politik dia? Apa? Dua negara ada politik. Politik. Pastilah ada. Setiap benua mesti ada punya negara. Bila ada negara, ada politik. Oh. Antartika tak ada? Antartika tu, tak pada kita fokus dulu. Okey, Okey, Sabar, cikgu. sabar. Ia memberi pendarahan kepada konsep demokrasi dan rakyat juga merasakan tentang hak mereka. Okey. Oh. Okey. Kepentingan Dia memelihara. nampak. Kecil betul pesan kamu adik. Satu je cikgu. Okey, satu Semua. ya. Oh, satu ya, satu ya. Melindungi identiti dan budaya negara. Okey, betul. Dia nampak. Berikan tepukan dulu kepada kamu semua. Dekat ini banyak komplain ibu. Okey. So, Cikgu lah seorang lagi. Apa yang ada? tidak malas sebelum lagi kita nak habis kelas dah. Ya, lah tunggu balik So, ya. cikgu buat rumusan tentang apa yang terjadi hari ini adalah kesan sistem pengendara terhadap pusat pemerintah dan rakyat. Sebenarnya kami semua tahu banyak kesan kan ada Ya. raja, pembesar dan rakyat. Ya. So, perkara terakhir yang cikgu nak tekankan adalah dalam setiap diri kita sebagai orang Malaysia, kita mesti ada sifat cinta akan tanah Ya. air. Betul. So, bila kita memiliki sifat cinta akan tanah air, itu akan mendorong kita untuk melindungi dan menjaga keamanan, kemakmuran, keharmonian dan keselamatan kesesataan negara kita. So, sampai sini saja kelas kita. Sekian, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, Cikgu dah. dari rumah ni loh. Tada. Terima kasih kamu ingatkan saya tadi. Duduk. So, kerja rumah. Cikgu tak ada lain ke kampung saya cikgu. Ya, dia budak sama cikgu. Budak semua tidak mungkin tidak ada. So, kerja rumah kamu cuma ada dua saja. Yang pertama, buat peta writing. Kamu boleh copy paste di situ dalam buku nota kamu. Yang kedua, Kadang saja boleh. tidak boleh supaya Sudah bisa cikgu. tidak, kalau kamu nulis lagi sekali, ianya akan mengukuh kamu punya ingatan dalam. Lama nih saya menyalin jawab. Jangan membazir kita cikgu. Tidak ada membazir, tidak ada. Itu kamu simpan dalam file sejarah. Ada file, ada duit saya mau beli file. Nanti saya transfer ke kamu. Boleh. Ya. Banyak-banyak. So, last kali adalah saya yakin semua suka kan? Curiga. Hadiah. Hari puas dekat kakak. Bukan. Coklat. Tidak, okey. Dikit duit. Pecah masuk rumah cikgu. Kamu mesti menulis Anjay. isi penuh tentang topik yang kita bincangkan. Kalau siapa yang siap awal dan hantar di atas meja cikgu hari ini, cikgu akan beli coklat banyak-banyak
kepada kamu semua. So, Lupa. Ya. Lupa. Hantar di atas ya cikgu. Besok cuti. Tidak, esok juga. So siapa yang tidak hantar, tak dapat hadiah. Siapa yang hantar, dapat hadiah. Apa ada yang itu? Coklat. Kejap. Okey lah tu. Esok cikgu. Isi saja pun. Coklat mak saya dapat beli cikgu. Mak saya Oi, Kalau ada tu nanti cikgu minta. Jangan, cikgu. Cikgu mak kamu apa tu? Jadi apa tu? Kamu lihat? jadi mana? Dia tu mak dia cikgu. Okey dah. Mak kami tinggal ini. Kamu nak pulang tak ataupun tidak? Tak nak. Nak. Pulang pulang. Okey, duduk sini saja. Saya balik So, cikgu. sekian, terima kasih semua. Baik cikgu. Okey. Bye cikgu.